Hai geng, subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak hang, pak hang, tok hang. Okey geng. Ahli Parlimen baling. Aku orang baling tau. Bila macam aku dengar hari ni viral Anwar Ibrahim tuntut permohonan maaf daripada ahli Parlimen baling yang membuat audio suara dekat Twitter dan post dekat Twitter atas nama apa dia tak tahulah. Dia ni ustaz tau. Dia ni ustaz. Ahli Parlimen baling yang menang baru ni daripada Perikatan Nasional ni, dia ni ustaz. Ustaz orang panggil. Dia ni ustaz. Aku ingat lagi waktu aku balik, makcik-makcik, apa kawan-kawan mak aku, apa semua mat. Oh, dia duk cerita. Depa hari-hari depa duk baca Yasin dekat ustaz ni supaya dia menang. Hari-hari depa duk baca Yasin untuk ustaz ni supaya ustaz ni menang. Selepas penamaan calon, hari-hari depa duk baca doa, depa duk berdoa, depa duk baca Yasin untuk menangkan ustaz ni. Last bila dia menang, kita boleh tengok kan, ustaz tu membuat kenyataan fitnah. Kan? Membuat kenyataan fitnah. Itulah orang kata, oh, kalau ustaz je betul ya no. Kan? Ustaz tu takkan ustaz nak fitnah. Kan? Takkan ustaz tu duk nak fitnah. So, kita rasa hang dah lah. Hang memimpin dekat kawasan pendalaman, luar bandar, kawasan pendalaman. Kan? Dan kalau setakat hang menceritakan dekat orang-orang kampung, dekat orang-orang baling saja, kita pun mudahlah dipergunakan dan juga diperkudakan. Sebab kita tahu kalau walaun dekat baling banyak. Daripada dulu lagi memang banyak, memang kuat. Kan? Jadi bila Aziz Rahim kalau ustaz ni menang, ustaz menempah syurga. Orang kata macam tu. Jadi bila hari-hari orang duk baca Yasin, moga dia menang, kita ingat dia dapat bawa kebaikan kepada rakyat dan kebaikan kepada penduduk baling dekat Parlimen baling. Tapi dia bermedia sosial dengan secara fitnah, ejen Israel lah. Kan? Apa ada lagi macam-macam kenyataan di dalam voice suara tu kan. Jadi, adakah ustaz ni macam menunjukkan dia tu ustaz disebabkan lawan politik, dan selepas Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri, pelbagai fitnah dia tahu mana ustaz tu dia tahu mana. Dia tahu mana yang kawan ni Anwar Ibrahim ni ejen Israel. Oh, tengok Anwar Ibrahim beberapa tahun lepas, dia duk pergi ceramah dekat Amerika lah, dekat luar negara lah. Ustaz tu tahu tak Anwar Ibrahim hampir 10 tahun dia tak boleh jadi ahli parlimen. Dan Anwar Ibrahim dia menjadi lecturer dekat University Georgetown. Bukannya dekat Penang, dekat luar negara. So jemputan dia ni dan orang kenal Anwar Ibrahim tu siapa. Ustaz tu memang orang tak kenal lah. Ustaz macam ni kaki fitnah, hantar pi dekat lebay-lebay belah Kelantan pun depa tak kenal. Kan? Hanya bila saya lah ahli Parlimen baling, barulah pakat kenal. Dia fikir lah geng. Ini kan image ustaz ni yang macam Haji Hadi ni. Sekarang ni depa duk tengah buat satu jalan untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim dan supaya Perikatan Nasional dapat masuk dalam kerajaan. Sebab tu sekarang ni depa dah tak ada arah, depa nak mainkan sentimen apa. Depa mainkanlah sentimen agama, kafirkan orang, syurga neraka kan orang, kan? Macam-macam lagi mainkan, ini ejen Yahudi, ini Cina lah, ini komunis lah, apalah, ini membela komunis lah. Tapi satu pun tak ada laporan. Satu pun mereka tak dapat buktikan. Sampai hari ni dah bertahun-tahun, dah 5 tahun lebih dah, kan 6 tahun, 7 tahun PAS, parti PAS ni,
yang duk kata parti ajaran sesat tu, bukan aku kata, depa duk kata parti ajaran sesat tu, kenapa dalam masa 5-6 tahun satu pun dia tak dapat buktikan di balai polis, dia tak dapat buktikan dekat SPRM yang Haji Hadi kata, oh daripada Pakatan Harapan ni sebab dia ada Cina penerima rasuah dan juga pemberi rasuah. Satu pun dia tak dapat buktikan. Satu pun dia tak, kira mereka tak dapat buktikan yang Pakatan Harapan DAP Anwar Ibrahim melakukan sesuatu yang atas fitnah yang mereka buat tu. Ada berani ke? Setakat hang serban atas kepala, aku ni bukan orang baik, aku bukan lebay, aku pakai topi. Hang kepiah atas kepala, babe. Kepiah atas kepala. Ada setengah serban di atas kepala. Tapi takkanlah hang bawa imej Islam macam ni, geng. Takkan hang bawa imej Islam, cara-cara Islam macam ni. Apakah dakwah yang hang buat untuk rakyat sekarang ni? Hang dah jadi ahli parlimen, apakah dakwah hang untuk rakyat? Dakwah hang untuk rakyat supaya macam memfitnah parti lawan dan supaya rakyat ni menyokong parti PAS. Itu je. Adakah hang dakwah rakyat supaya rakyat dekat dengan Islam? Ataupun hang dakwah rakyat supaya rakyat dekat dengan parti hang, sokong parti hang? Adakah itu dakwah? Jangan memalukanlah. Cara-cara macam ni lah yang menjatuhkan imej Islam, yang memberi ruangan, macam dia bagi orang-orang bukan Islam bukan nak mendekati Islam. Sebab kalau kita tunjuk imej yang baik, cara yang baik, bercakap dengan baik, berpolitik secara baik, orang-orang bukan Islam tengok, oh orang Islam macam ni. So mesti mereka nak tahu apa itu Islam. Setelah mereka ambil tahu, mereka membacakan ataupun menjemput hati mereka untuk membaca apa itu Islam, mereka akan mendekati Islam. Tapi dengan cara-cara lebay-lebay PAS dia buat macam ni, adakah agama lain, bangsa lain memang nak ataupun memang nak mengetahui ataupun nak mendekati Islam supaya mereka ambil tahu soal-soal Islam dan mereka boleh ambil tahu dan mereka berminat dengan Islam? Tapi dengan cara macam ni, orang tengok Anwar Ibrahim dengan ustaz tu, tengok Islam sama Islam pun fitnah, dia macam memfitnah, mengata. Last sekarang Anwar Ibrahim hantar 3 hari dia macam permohonan maaf, tak ada, akan naik mahkamah. Dan Haji Hadi pun akan disiasat. Dan Haji Hadi pun dengan bangganya kata, oh saya sanggup pergi Bukit Aman. Oh, sembang. Janganlah punca pada hampa manusia macam PAS ni lah perpecahan orang Melayu dan perpecahan Islam. Sebab tu lah, yang walaun hak di bawah ni, kita perlu bersatu, kita perlu macam bersatu. Orang Melayu, orang Islam perlu bersatu. Tapi kena ingat, pimpinan hampa yang di atas tu lah memecahkan yang di bawah. Kan? Sebab setiap kenyataan lebay-lebay hak yang depa keluarkan tu, kita rakyat di bawah, otak aku dengan otak walaun lain tak, macam tak sama. Cara tafsiran, cara fahaman, kalau hang pentaksub dia, kalau hang walaun dia, apa dia cakap tu betul. Orang macam aku ni, dulu aku penyokong PAS. Apa dia cakap dulu, semua betul. Dan setelah aku tengok ni berterabak, dulu hang cakap macam mana, dulu hang tak haram bersama dia ni, tiba-tiba hang bersama dengan orang ni, hang kahwin, hang tubuhkan kerajaan bersama. Lepas tu bila hang dah tubuhkan, kafir dah. Tak boleh haram bersama ni, kira UMNO sampai tahap macam tu dah. Tapi hang bersama satu, kira macam waktu dulu tu boleh pula. Lepas tu sekarang ni pula bila tubuh kerajaan macam Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, kerajaan yang di Pertuan Agong, UMNO pun turut bersama, GPS, JRS, warisan bersama. Haram. Orang Kedah kata haram jadah, kata dia. Semua je, hampa je betul. Orang lain semua tak betul. Orang lain semua, buat apa pun, kita cakap apa, ini fitnah. Bila macam dia sebut fitnah, tengok dalam Quran cakap macam ni, hadis cakap macam ni, fitnah ni makan daging sahabat sendirilah, saudara sendirilah, apalah.
Itu daripada pihak PAS. Kalau kita yang keluarkan kenyataan yang orang PAS jawab, oh fitnah. Dibaling, makcik-makcik kawan-kawan mak ayah aku duduk baca Yasin untuk menangkan hang lah ahli parlimen baling. Lalas hang tak menunjukkan pun apakah imej-imej Islam yang sepatutnya, tapi hang memalukan. Kan, hang betul-betul hang memperdagangkan agama untuk anak rakyat undi, untuk hang dapat berkuasa. Bila hang dapat kuasa, peruntukan untuk hang 35 juta setahun, ahli parlimen sebulan 20,000, 30,000. Dapat yang tu enjoy ya. Kan, tapi kerja dakwah hang untuk agama Islam ke mana? Hang hanya dakwah rakyat untuk ke parti PAS, untuk rakyat sokong parti PAS. Budak tu hak yang sokong tu semayang entah ke mana, semua entah ke mana, yang penting hang ni sokong PAS. Oh, sekurang-kurangnya depan Allah nanti kita ada juga kita sokong parti yang bawa Islam. Adakah dia kayak macam dia nak bawa Islam? RUU 355. Waktu hang ada kuasa 33 bulan, apa hang buat? Sekarang ni bila Pakatan Harapan bersama BN membentuk kerajaan, baru hang nak sebut RUU 355. Tok hang. Jadi kan fikirlah kan, sampai bila ni kita kita nak membiarkan perdagangkan agama kita, pergunakan agama kita. Orang lain betul, macam orang lain tak betul, depa je betul. Sedangkan depa hak yang cakap fitnah, cakap tak betul. Orang kata apa? Talam dua muka segala mak nenek apa semua. Aku harapkan PAS dengan Bersatu memang berpecah. Aku mengharapkan memang berpecah belah. Kita boleh tengoklah perangai PAS yang sebenarnya. Kita boleh tengok. Sebab pilihan raya yang ke-15 100% mengharapkan duit daripada Parti Bersatu. Atas apa? 600 bilion bakal disiasat. Tunggulah. Kan, wajib siasat sebab 600 bilion itu duit rakyat. Kalau dengan nilai 600 bilion, setiap seorang rakyat Malaysia perlu dapat RM22,000. RM22,000 untuk seorang rakyat Malaysia. Kena ingat tu. Ingat rakyat bodoh lah. Cuba hang bahagi 600 bilion. Bahagi dengan 32.7 juta rakyat Malaysia. Hang bahagi tengok. Hang dapat berapa? 20,000 lebih. Jadi kan, hantam kalau yang pergunakan agama, yang perdagangkan agama demi undi dan demi kuasa. Okey, subscribe, like, komen dan share. Jangan jual agama, jangan perdagang agama. Hormatilah agama, angkatlah agama. Jangan perdagangkan demi nak dapat undi, demi nak dapat kuasa je. Hang perdagangkan semua, hang kafir orang, hang semua halal, orang lain semua tak betul, orang lain semua ni. Bila hang tak dapat bentuk kerajaan, lagilah hang hina orang, hang kafir orang, hang pelbagai dekat parti lawan hang yang sekarang ada di dalam kerajaan. Okey, subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.